yang nas dia adalah ma ana alaihi wa ashabi. Kalau diterjemahkan hadis ini adalah sataftariqu ummati, bahawa umatku akan berpecah belah sebanyak 73 golongan, dan seluruhnya atau semuanya masuk ke dalam api neraka illa wahidah, kecuali satu. Dari sini kita dapat nampak bahawa dari 73 golongan tersebut, 72 digolongkan sebagai masuk neraka dalam arti dalam keadaan sesat, dan hanya satu sahaja yang akan selamat atau diterjemahkan pada hari ini atau sebahagian ulama sebagai al-firqatu an-najiyah atau golongan yang selamat. Maka para sahabat nak tahu siapakah golongan firqah najiyah ini, golongan yang selamat ini. Maka sabda atau jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Jadi ada banyak redaksi sebenarnya. Ada beberapa redaksi, ada yang menambah dengan ma'al jamaah, ada yang menambah dengan beberapa lafaz yang lain, tapi ma ana alaihi wa ashabi ini yang paling majoriti lah, yang paling kuat dari segi sanad dan juga yang paling masyhur diriwayatkan oleh ulama di dalam berbagai kitab akidah, terutamanya apabila merelatekan tentang ahli sunnah wal jamaah ini. So kalau kita lihat istilah ma ana alaihi wa ashabi, apa maksud dia? Iaitu apa yang aku berpegang dan dipegang oleh para sahabat-sahabatku. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Jadi dalam akidah ini kita berpegang pada apa yang dipegang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipegang oleh para sahabat-sahabatnya. Berarti majoriti lah. Dan of course ada riwayat lain yang mengatakan al-jamaah yang dipegangkan oleh majoriti dan lain-lain. Dan perkara ini telah saya sebutkan dalam beberapa buku saya yang dah diterbitkan di Jabatan Mufti Negeri Sembilan misalnya, dan juga ada akan diterbitkan tidak lama lagi di Institut Kefahaman Islam Malaysia insya-Allah, tentang definisi ahli sunnah wal jamaah ini dengan muqaranahnya dan kajiannya, definisi menurut negeri-negeri yang ada di Malaysia. Apapun itu tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, lafaz ahli sunnah wal jamaah secara tepatnya tidak di dalam hadis tersebut, melainkan datanglah seorang ulama besar yang bernama Syekh Al-Imam Asy-Syahrastani, yang terkenal dengan mengarang kitab Al-Milal wa Nihal dia, kalau tuan-tuan ingat. Di dalam kitab tersebut beliau menceritakan apabila menjelaskan siapakah ahli sunnah wal jamaah, dan beliau meriwayatkan hadis tersebut, dan sebalik daripada ma'ana alaihi wa ashabi, beliau menyebut dengan istilah hum ahlus sunnati wal jamaah. Hum ahlus sunnati wal jamaah. Ini ada dalam kitab Al-Milal wa Nihal. Dan ada beberapa ulama mungkin mempertikai, dia kata kerana sanad ini tak pernah dijumpakan lafaz dengan menggunakan istilah ahlus sunnah wal jamaah, which is true, iaitu benar, tidak ditemukan. Tapi di dalam kaedah hadis ini, lebih-lebih lagi pada waktu zaman tersebut, termasuk zaman awal, maka kita tahu transmission hadis ini ada yang hadis bil riwayah, ada yang hadis bil makna. Ada hadis bil lafzi, ada hadis bil makna. Ini iaitu kalau hadis bil lafzi diriwayatkan dengan secara tepat hadis itu seperti lafaz tersebut, ada yang diriwayatkan dengan maknanya sahaja, dalam erti maknanya lebih kurang seperti itu. Jadi kemungkinan besar Imam Asy-Syahrastani tersebut meriwayatkan secara bil makna. Jadi yang dimaksud dengan ma ana alaihi wa ashabi adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apabila menerangkan ini tadi, Ustaz Halim dah mukadimah kan kepada saya, kepada kita semua, bahawa ahlus sunnah wal jamaah, apakah definisi dia ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebelum kita membahas tentang definisi tersebut, sudi saya ingatkan bahawa yang namanya tabiat manusia ni, kita manusia ni memiliki tabiat, iaitu setiap manusia pasti akan menganggap bahawa brand dia adalah nombor satu. Tidak ada manusia anggap brand dia bukan nombor satu, betul ke tidak? Ibarat dia kalau penjual kicap lah, kilang kicap ni, jenama kicap ni, tak ada orang nak jual kicap, dia kata kicap saya kualiti nombor 2 lah. Dia kata yang nombor 1 itu kicap yang tu. Tak ada. Semua akan kata bahawa kicap dia nombor 1. Maka dalam hal ini, sebagai definisi ahli sunnah wal jamaah, semua orang, semua golongan, semua firqah
akan berusaha mengaku mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutamanya pada hari ini. Kerana apa? Kerana ini adalah rebutan firqah Najiyah. Kalaulah dia nak menamakan diri dia sebagai Ahlul Bid'ah, nescaya dia tak lakulah. Awal-awal dah kata dia Ahlul Bid'ah misalnya. Berbeza dengan golongan Mu'tazilah, kerana pada waktu itu istilah Ahlus Sunnah itu bukan suatu jenama unggul, jenama unggulan. Akan tapi pada waktu itu mereka menamakan diri mereka sebagai Ahlut Tauhid wal Adli. Misalnya, iaitu golongan yang menegakkan kepada Tauhid Allah SWT supaya tidak syirik, dan juga adil, iaitu bersifat bahawa Allah SWT pasti bersifat adil. Menunjukkan bahawa Allah itu adil dengan seperti apa, iaitu Allah tidak menciptakan yang buruk, hanya yang baik dan lain-lain. Jadi ini adalah golongan Mu'tazilah. Dan hari ini apabila kita sebut sebagai Mu'tazilah, kita semua seolah-olah dah sepakat ini adalah jenama yang semua orang nak lari. Apabila kita sebut dengan golongan-golongan yang lain, Murji'ah, Khawarij, Mujassimah, golongan dan lain-lain, semuanya akan lari, semua tidak akan mengaku. Berbeza dengan Syiah, kecuali Syiah, dan Syiah mereka bangga dengan menyebut mereka Syiah. Dan kalau mereka malu pun pada hari ini kerana isu kemaslahatan, maka mereka akan guna bahawa mereka Ahlul Bait, Ahlus Sunnati wal Baiti, atau dia buang istilah sunnah, iaitu Ahlul Bait. Iaitu yang menunjukkan mereka seolah-olah memperjuangkan apa yang menjadi mazhab bait, mazhab Ahlul Bait misalnya. Dan jadi jenama itu adalah satu perkara yang sangat mempengaruhi terutama masyarakat awam. Akan tetapi definisi yang menentukan. Ini sekarang. So, apakah definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Menurut kajian banyak ulama atau bahis, kita panggil bahis, ada Fauzi Anjali, ada beberapa penulis-penulis unggul di negara Arab, hatta Universiti Al-Azhar, Syekh Ahmad Taib, Syekhul Azhar yang menulis kitab definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diterbitkan di Abu Dhabi, dan banyak kitab-kitab lain yang ada pada semasa ini bahawa meriwayatkan boleh dikatakan seawal abad ke-4 Hijriyah, istilah Ahlus-Sunnah ini sudah terkenal sebagai istilah golongan yang melawan Mu'tazilah dan golongan-golongan yang lain. Dan siapakah ia? Iaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Ustaz, saya baca tak jumpa istilah Ahlus-Sunnah. Berarti kena baca lagi. Kerana Al-Imam Abul Hasan Asy'ari ada sebuah risalah yang dipanggil dengan Risalah Ahli Sunnati wal Jamaah, atau dipanggil dengan Risalah ila Ahli Thaghr. Jadi ini boleh download PDF. Di dalam kitab tersebut, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menamakan sebagai pandangan Ahlus Sunnah. Contoh dia, digunakan istilah itu Ahlus Sunnah. Lepas tu kenapa? Dari mana datang wal Jamaah? Kerana menilai bahawa mereka berpegang pada apa yang dipegang oleh majoriti. Dan pada waktu itu majoriti ulama, walaupun Mu'tazilah mendapat kekuatan politik di dalam Abbasid atau Abbasiyah setelah Khalifah Harun al-Rashid, jadi setelah Fatrah Harun al-Rashid, maka Abbasid menjadi Mu'tazilah pada suatu waktu. Maka ini menunjukkan bahawa mereka memiliki taring yang kuat untuk memaksa orang ahli sunnah menjadi Mu'tazilah. Dan terbukti dalam sejarah pemaksaan tersebut. Sampailah ketika zaman Abul Hasan Al-Asy'ari, dia mengangkat bendera melawan Mu'tazilah, melawan keluarganya sendiri, sebahagian daripada orang-orang yang dia dekat dan baik dengan mereka, bahkan gurunya sendiri, yang akhirnya Mu'tazilah sedikit dipojokkan kerana banyak hujah-hujah Mu'tazilah yang tidak dapat dijawab oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah apabila diserang dan dihujat oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan ini menyebabkan semakin banyak ulama-ulama berani menzahirkan diri mereka sebagai ahli sunnah, kerana sebelum itu takut dengan pemerintahan yang akan menyebabkan mereka ini tersiksa dan lain-lain. Maka dengan kejayaan Imam Abul Hasan Asy'ari di dalam kitab, kalau kita rujuk Al-Imam Ibnu Asakir, Al-Hafiz Ibnu Asakir Ad-Dimashqi, iaitu bernama Tadyinul Kadhib Al-Muftari Fima Nasaba ila Abil Hasan Al-Asy'ari. Itu bacaan yang betul judulnya. Kitab tersebut ditahqiq yang terbaik, baru dikeluarkan 2 tahun lepas,
cetakan Damaskus iaitu Darul Taqwa oleh Fadilatul Ustaz Anas Syarfawi, ulama besar muda tapi besar di Damaskus yang telah mentahqiq kitab Tabyin Kazib Al-Muftari ini. Dan di dalam kitab itu jelas bagaimana kita boleh melihat ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang menyebabkan banyak tokoh-tokoh murid-murid beliau yang mengaji dengan beliau yang nanti meneruskan pegangan Al-Imam Abul Hasan Asy'ari ini sehingga menjadi sebuah mazhab yang identik dengan Ahli Sunnah wal Jamaah dan menjadi majoriti dan tersebar di seluruh dunia, dan bukan hanya tersebar di seluruh dunia, bahkan berjasa untuk menaikkan tamadun Islam, berjasa untuk menjadikan Islam sebagai agama yang kokoh, sampailah datangnya pemikiran-pemikiran baru, pemikiran-pemikiran sekular, liberal, pemikiran-pemikiran yang mengancam Ahli Sunnah wal Jamaah, dan akhirnya jatuh kerajaan Daulah Uthmaniyah dan ditergugat, iaitu apa kita panggil worldview, Islamic worldview itu tergugat, sehingga kan persepsi-persepsi Islam nanti tergugat yang akan kita syarahkan pada hari ini. Jadi ini sejarah dia. Dan kalau kita berbicara tentang sanad jalur ilmu, jadi ada yang berpendapat bahawa Al-Imam, apa yang dibawa oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun tidak sama dengan Asy'ariyah pada hari ini, iaitu golongan-golongan yang mengikuti mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka perkara ini perlu dirujuk dari segi sanad ilmu, sumber-sumber premier, kita panggil sumber-sumber utama yang termaktub di dalam berbagai kitab, sama ada kitab Abul Hasan Asy'ari sendiri atau muridnya secara langsung, seperti murid kepada muridnya iaitu Al-Imam Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakilani. Dia ada murid lagi yang bernama Ibn Mujahid, dan banyak lagi murid-murid yang lain, Ismail Al-Harawi, dan lain-lain, yang mana ilmu itu terus sampai turun-temurun sampailah kepada ulama-ulama ahli sunnah yang ada di alam Melayu, terutamanya di negara kita. Maka boleh kita rujuk di sini di mana apa yang telah dikeluarkan fatwa oleh Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah, dan sebelumnya ulama Tunis yang bernama Asy-Syaikh Al-Baqi Al-Qumi, Al-Imam As-Subki, dan ulama-ulama yang datang sebelumnya. Mereka apabila ditanya siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka menjawab Ahlus Sunnah wal Jamaah direpresentkan oleh golongan-golongan yang mengikut pandangan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau dipanggil dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah, dan juga ulama yang mengikuti mazhab Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi meninggal tahun 333 Hijriah. Okey. Maka sebelum kita beralih kepada sulbil maudhu' atau maudhu' ataupun inti daripada pelajaran pada hari ini, bahawa Al-Imam, salah seorang ulama besar di alam Melayu bernama Syekhul Islam Tanah Melayu ini, Syekhul Islam Malaya, iaitu Syekh Abdullah Al-Fahim, iaitu Imam atau Syekh Abdullah Fahim, di mana beliau telah atau pernah berkata di dalam wasiat beliau bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di alam Melayu atau di tanah Melayu ini sejak berzaman adalah berpegang kepada Asy'ariyah atau Maturidiyah, yang dalam konteks Malaysia adalah Asy'ariyah atau Asy'ariyah, dan secara fiqahnya mengikut mazhab Syafi'i tapi menerima 3 mazhab yang lain, dan secara tasawuf mengikut Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali, yang mana diterjemahkan oleh Al-Imam atau seorang ulama besar di alam Melayu iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani di dalam kitabnya bernama Hidayatus Salikin dan Sairus Salikin oleh Al-Imam Al-Falimbani, yang menunjukkan bahawa pengaruh Al-Imam Ghazali adalah sangat penting di alam Melayu ini. Dan perkara ini juga ditegaskan oleh banyak pengganji, termasuk sahabat saya sendiri iaitu Dr. Megawati Morris. Nama dia macam putih tapi dia orang Melayu lah. Cakap Melayu lah boleh. Dr. Megawati Morris. Dr. Megawati Morris yang mana tesis PhD beliau telah diterbitkan tentang kajian kesan pemikiran Imam Al-Ghazali di tanah Melayu atau di alam Melayu, in the Malay world contoh dia. Jadi ini kalau kita nampak perjalanan ini bahawa inilah definisi Ahli Sunnah wal Jamaah di alam Melayu.
Maka apa yang dibawa oleh Al-Imam Abul Hasan Asy'ari atau Asy'ariyah itu sendiri memiliki beberapa khasais tertentu. Ciri-ciri lah kalau kita panggil ciri-ciri tertentu. Dan mungkin saya tidak akan ulang apa yang telah disebutkan oleh moderator tadi. Sebenarnya ciri-ciri tersebut telah disinggung oleh beliau secara tidak langsung. Tapi saya akan merujuk kepada beberapa ciri penting di sisi lain kalau kita memandang sebagai ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah atau ciri-ciri akidah Islam itu sendiri. Maka dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita rujuk dalam beberapa kitab, maka kita akan temukan bahawa akidah ahli sunnah wal jamaah atau akidah Islam itu sendiri, pertama sekali dia ada ciri-ciri Rabbaniyah. Ciri-ciri Rabbani itu maksudnya apa? Ciri-ciri yang bersifat ketuhanan. Apa yang dimaksud dengan ketuhanan? Ketuhanan ini adalah menunjukkan bahawa akidah yang kita pegang ini adalah akidah Islam yang diwahyukan terus daripada Allah SWT kepada junjungan besar kita iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rabbaniyah seperti apa? Kita tahu di dalam firman Allah dalam surah Al-Shura ayat ke-13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Yang bermaksud apa? Syara'a lakum, telah disyariatkan kepada kalian semua ma wassa bihi Nuhan, pada apa yang telah diwasiatkan dengannya kepada Nuh, yang mana telah aku iaitu Allah SWT berikan wahyu tersebut kepada engkau, wa ma wasaina, dan pada apa sama dengan apa yang telah diwasiatkan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, an aqimuddin, untuk kalian semua menegakkan agama dan tidak berpecah belah. Dari ayat ini kita tahu bahawa syarak yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah seperti syarak yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Dalam hal apa? Dalam hal akidah sama. Kerana akidah tidak berubah. Yang namanya akidah Islam samalah dengan agama lain sebelum ditahrif, apabila diturunkan kepada para anbiya-Nya, juga adalah sama dengan akidah Islam, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menduakan, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun, dan perkara-perkara lain penting sebagai ciri-ciri tersebut. Dan ciri-ciri ini dipanggil dengan ciri-ciri Rabbaniyah. Apa yang dimaksud dengan Rabbaniyah? Iaitu ketuhanan. Jadi langsung mendapat sebuah aspek yang langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak ragu-ragu akan kebenarannya. Maka kita boleh lihat bahawa apabila kita beriman dengan Allah SWT di dalam Islam, maka ada perkara-perkara yang mungkin kita tidak dapat explain secara rasional, tapi wajib untuk kita imani. Seperti apa tuan-tuan? Seperti adanya padang mahsyar, hari kebangkitan, as-sirat, titian sirat berjalan, dan nikmat, ada mizan, ada nikmat dia, ada nikmat syurga dia, ada syafaat uzma dia, dan lain-lain. Perkara-perkara ini adalah kita imani dan kita pegang kerana ia sampai kepada kita dengan benar. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, awizakumullah. Lalu kita juga tahu bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah dia semata-mata hingga menciptakan seperti itu. Akan tapi baginda Nabi Muhammad SAW apabila dia membawa agama ini, dia memberi mesej sebagai uswatun hasanah. Yang mana dia dah kata dah bahawa ayat-ayat ini adalah wahyu daripada Allah SWT untuk kita imani seperti apa yang dia sendiri imani. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri ma kitabu wala iman walakin ja'alnahu nuran nuhdi. Jadi dalam ayat ini jelas wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Jadi begitu juga telah kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab. Yang mana engkau tidak mengetahui apa itu kitab, tidak juga iman.
tapi kami menjadikannya sebagai hidayah yang yang kami hidayahkan dengannya pada mana-mana orang yang kami kehendaki, iaitu yang mana Allah SWT kehendaki daripada hamba-hambanya. Berarti apa? Ketentuan iman dan kufur itu adalah ketentuan Allah SWT yang berada dalam ilmunya yang qadim. Maksudnya Allah SWT mengetahuinya dengan ilmunya yang qadim. Siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman, siapa mendapatkan nikmatan, siapa dapat nikmah. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia adalah Rabbaniyah. Rabbaniyah. Lalu ciri-ciri yang kedua yang penting adalah thawabit. Thawabit itu apa? Jadi akidah ini pasti dan tidak bergoyang. Akidah ini pasti dan tidak berubah. Jadi kita tak boleh, tuan-tuan dan puan, kita tak boleh, kalau dulu akidah dia macam ni, sekarang kita tukar akidah dia macam ni. Dia lebih progresif, agresif. Boleh tak? Tak boleh. Akidah tak boleh berubah. Akidah tak boleh berubah. Kalau perkara-perkara ijtihadi, boleh. Dalam arti perkara ijtihadi yang kita ada sisi khilaf antara kita, boleh tak kita berbeza, fatwa berbeza, isi berbeza? Kenapa tidak? Kerana dia adalah benda yang bukan sawabit. Dia adalah benda yang bersifat ijtihadi. Benda yang bersifat dengan maslahah taghayyurul ahkami bi taghayyuril azmani wal amkan. Perubahan hukum hakam itu sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Maka mungkin kalau kita berbicara najisnya anjing misalnya, bagi kita najis, mazhab Syafi'i jelas najis. Tapi bagi orang yang bermazhab Maliki yang tinggal di negara barat, contohnya, dan mereka bermazhab Maliki, maka pandangan mereka mungkin anjing itu sendiri tidak najis. Berarti hukum itu berubah sesuai dengan keadaan dan mazhab mereka. Jadi perubahan mazhab, kan? Jadi boleh berbeza maksudnya, bukan berubah, dia boleh berbeza. Akan tapi akidah Islam itu sabit. Tidak ada istilah perubahan generasi perlu ditambah dan berkurang sesuai dengan konteks. Tidak. Akidah tidak boleh seperti itu, tidak menerima seperti itu. Cuba kita lihat golongan bukan Islam seperti golongan Kristian misalnya. Kalau kita melihat sejarah, fakta sejarah yang diakui di dalam kitab-kitab sejarah, bahkan di dalam sejarah golongan Kristian itu sendiri, bahawa pada awal Islam, pada awal mereka, zaman Nabi Isa AS, tentulah mereka berada pada landasan yang betul. Apabila kejadian, of course di dalam Islam kita tidak beriman bahawa Nabi Isa disalib, tapi golongan mereka menganggap bahawa Nabi Isa AS benar-benar disalib. Yang mana mereka percaya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, dan di mana dia mensakrifiskan diri dia untuk disalib. Demi apa? Demi menyelamatkan umatnya, iaitu umat Kristian. Itu misalnya. So ini adalah idea yang mereka sebarkan dan mereka pegangkan. Membawa, jadi he is our savior. Jadi oleh sebab itu mereka berpegang teguh untuk diselamatkan, seperti itu. Akan tetapi pada riwayat asal Nabi Isa alaihissalam, apakah statusnya sebagai anak Tuhan ataupun statusnya sebagai Nabi, ini berlaku pada awal-awal waktu zaman Kristian tersebut. Sampailah datang pada abad keempat Hijriah, iaitu ketika Raja Konstantin. Pada waktu itu dia adalah pagan. Pagan ni menyembah Zeus, Athena, Apollo, Poseidon dan lain-lain. Jadi pada abad keempat Hijriah tersebut, 4 Masehi tersebut, terjadilah sebuah Council of Nicaea. Jadi muktamar atau majma' lah kita panggil, majma' golongan Kristian, yang mana Raja Konstantin yang akan Tanassara, yang akan masuk Kristian, bertanya tentang status Nabi Isa. Saya tidak tahu siapa Nabi Isa ni. Dia macam tak boleh nak terima dia seorang manusia tapi Nabi. Ini. Maka raise the issue sehingga kan dikumpulkanlah umat Kristiani pada waktu itu untuk membahas status Nabi Isa alaihissalam, dan akhirnya ada banyak yang mengatakan Nabi Isa itu adalah orang Nabi, seorang Nabi, dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan,
dan yang mengatakan bahawa dia anak Tuhan tidak terima, dan terjadilah pergaduhan saling bunuh-membunuh di dalam Conference of Nicaea, dan akhirnya dimenangi oleh rahib-rahib yang mengatakan bahawa Nabi Isa AS adalah sebagai anak Tuhan, misalan dia. Maka na'udzubillah min zalik, dan perkara ini yang menyebabkan kerana apa? Islam, akidah Islam memiliki ciri-ciri yang penting, iaitu ciri-ciri apa? Ciri-ciri bahawa tidak mudah untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk merubah suatu hukum dengan menggunakan majma', muktamar. Hanya kita buat konferensi, kita boleh ubah akidah tersebut. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi akidah itu tidak boleh berubah hanya dengan konferensi untuk menetapkan masalah. Misal dia Islam mempercaya bahawa Tuhan itu satu, lalu boleh jadi tak satu, jadi tiga. Disebabkan apa? Disebabkan oleh konferensi. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kerana apa? Dia thawabit. Dia adalah benda yang tegas dan jelas. Sebab itu Allah SWT mengingatkan kepada kita di dalam surah At-Taubah ayat ke-30, iaitu qala Allah Ta'ala wa qalatil yahudu Uzairum ibnullah. Iaitu Yahud, golongan Yahud berkata, Yahud itu Yahudi lah, bahawa sesungguhnya Uzair itu adalah anak Allah. Uzair itu adalah Ezra, Nabi Ezra. Kita boleh cari siapa Nabi Ezra. Okey, lalu waqalatin nasara, dan golongan Nasrani pula berkata Al-Masihu ibnullah, bahawa Masih iaitu Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, inilah ucapan mereka yang diambil langsung dari mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullah anna yufakun. Ini. Jadi dari sini jelas. Misalnya mereka mudah untuk menukar agama mereka sendiri, akidah mereka sendiri tanpa ada kekhawatiran dan lain-lain. Maka sabat, kalau kita panggil ketetapan, kesabitannya akidah Islam, dia tidak menerima perubahan daripada Majma' Al-Islami misalnya, satu yayasan tertentu yang besar, tidak boleh merubahnya. Jadi justru akidah Islam ini dengan kekuatannya menjadi suatu senjata yang paling tajam, yang tidak akan bertoleransi pada kerusakan-kerusakan yang berlaku, yang masuk dan berlaku pada suatu society tersebut. Jadi itulah pentingnya akidah kita kena kuat. Akidah kita kena pasti, akidah kita kena dengan teguh berpegang dengan akidah kita. Dan tak ada istilah dalam Islam, sebenarnya kita tidak ada istilah seorang yang pakar di dalam bidang fiqh lalu dia kata ana ba'akidah ni tak tahu. Ana ba'akidah ni tak tahu. Tak boleh, kerana akidah ni benda yang kita kena tahu dan kita pegang. Dia bukan benda yang boleh kita buat main. Sebab itu dengan banyaknya fakulti-fakulti usuluddin terutamanya, fakulti-fakulti akidah misalnya, ini diperuntukkan, diharapkan untuk menjadi sebuah lantaran atau sebuah pusat, sebuah markas, sebuah center untuk melahirkan, iaitu ustaz-ustaz di Malaysia ini yang benar-benar pakar akidah. Pakar akidah yang benar-benar solid, sehingga kan tidak mudah untuk tergelincir dengan pemikiran-pemikiran yang baru ataupun lama yang terkeluar daripada landasan-landasan ahli sunnah wal jamaah. Tadi Ustaz Abdul Halim dah sebut sikit perkara tersebut dan ini penting. Tapi kita juga tidak boleh bermudah untuk menyesatkan orang lain juga. Tapi kita kena berhati-hati, kena baca betul-betul, kena kaji betul-betul, sehingga hujah-hujah yang kita kemukakan adalah hujah-hujah yang tidak terpatahkan lagi. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu adalah ciri yang kedua, iaitu as-thawabit. As-thawabit, tidak mudah untuk bergoyang, untuk berubah. Dia menghidupkan apa yang telah ditetapkan. Maka ciri yang ketiga sekarang. Ciri yang ketiga adalah al-ijabiyah. Apakah itu ijabiyah? Iaitu ada sisi positif dia. Sisi positif dia. Bukan salbiah, bukan negatif, tapi sisi positif dia. Jadi akidah Islam ini bukan bukan dalam erti
dia ini bersifat dengan sifat di mana hanya sebagai teori. Tapi kita kena ijadiah, kita kena menjalankan, mentadbirkan perkara tersebut di dalam diri kita. Ini. Maka sebab itulah Islam itu sendiri jadi kita menetapkan satu nilai-nilai yang penting, iaitu bertaamul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud bertaamul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita meletakkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kan? Segala dengan sifat kesempurnaan. Lalu juga seperti adanya sisi positif daripada akidah untuk bertaamul ma'al qaun, mengajarkan kita bagaimana kita bekerja, bertaamul dengan al-qaun, dengan alam ini. Bagaimana sepatutnya sikap kita secara akidah, bersabar apabila terjadi balak, bukan malah mencaci maki, mensumpah ranah kepada balak tersebut, kepada apa, dan marah kenapa Allah SWT takdirkan seperti ini dan lain. Tidak, ini semua bercanggah dengan akidah Islam. Ini semua bercanggah dengan akidah Islam. Lalu al-indifa' ilal amal, boleh untuk kita tambah semangat untuk bekerja. Kerana apa? Kita tahu bahawa Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam, iaitu apa? Untuk bekerja, iaitu i'malu fasayarallahu amalakum. Maka kita beramal. Kerana apa? Allah SWT pasti akan melihat amal-amal kita semua. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, termasuk indifa' ilal amal apabila kita mengetahui akidah yang sahihah. Lalu taghyirus suluk al-insan, dia dapat merubah perjalanan atau perbuatan manusia. Sebelum ni dia tidak tahu, Allah Maha mengetahui, Maha melihat dan segala-galanya. Misalnya maka dengan dia mengetahui, maka dia akan takut berbuat maksiat kerana dia tahu Allah SWT Maha melihat dan Maha mengetahui. Maka dia geram dan takut untuk bersikap atau berbuat dengan perbuatan maksiat. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Lalu ciri yang keempat adalah waqi'iyah. Waqi'iyahnya apa? Iaitu dia adalah faktual. Faktual adalah perkara yang betul-betul waqi'iyah, betul-betul terjadi dan faktual. Jadi dia bukan hanya sebagai teori. Saya beri contohnya pada waktu dulu, perbahasan yang sangat panas sejak di zaman Daulah Uthmaniyah adalah perbahasan tentang apa? Tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi teori evolusi. Kan? Teori evolusi. Apakah teori ini benar atau tidak? Nama je pun teori kat depan. Betul lah. Nama je pun teori. Kalau teori ini boleh betul, boleh salah. Basically of course lah kita salahkan. Kerana kita tahu ada kejadian. Kejadian tu maksud dia apa? Ada fasa penciptaan di mana Allah mencipta alam ini, mencipta langit dan bumi dan lain-lain. Maka akidah Islam ini adalah akidah yang factual, yang fakta, yang bukan fiktif tapi fakta, di mana ia diisi dengan penuh mabadi, prinsip-prinsip untuk menjaga insan itu sendiri. Kerana menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itu kefaktualan Islam, akidah Islam ini, Ahli Sunnah wal Jamaah ini, dia memiliki ciri-ciri kecil lainnya, seperti dia itu mudah untuk difahami dan jelas. Jadi mungkin ada yang anggap, Ustaz, kita ni belajar sifat 20 kat Malaysia ni tak faham-faham, Ustaz. Dah belajar memang tak faham, susah. So kalau susah ni tak mudah lah. So mana ada ahli sunnah ni yang bawa sifat 20 ni mudah? Kerana banyak yang tak faham. Jawab dia seperti ini. Ini menunjukkan bahawa dia mungkin tidak faham yang dimaksudkan dengan pendidikan akidah itu sendiri. Jadi dia pendidikan akidah ni dia ada stages dia. Dia ada tingkatan-tingkatan dia. Ada tingkatan yang paling tinggi, ini perbahasan ilmu kalam yang tinggi, perbahasan tasawuf yang tinggi, perbahasan perdebatan, iaitu nizak, hukum dan lain-lain. Ini yang tertinggi. Lepas tu bawah dia adalah untuk mengetahui secara terperinci dalil-dalil di dalam akidah dan dalil-dalil definisi dan dalil-dalilnya secara terperinci. Ini mutakalim. Berarti golongan pertama, golongan kedua ini tak fardu ain.
dia hanya bersifat apa? Dia bersifat tambahan atau fardu kifayah. Collective obligation, iaitu kewajipan secara kolektif. Okey, kalau sebahagian dah dapat, yang lain dah gugur. Fardu kifayah lah kan. Lepas tu tingkat yang paling mudah, paling rendah, bahkan Imam Sanusi menamakan kitab yang paling mudah tersebut adalah akidah untuk para ibu-ibu dan anak-anak perempuan mereka. Dia gunakan istilah itu kerana apa? Dia untuk diajarkan kepada orang-orang yang level mudah untuk hafal, amal. Hafal, tahu, yakin. Itu sahaja. Dan inilah yang dipanggil yusruha wa wuduha, sesuai dengan derajat-derajat atau maratib-maratib daripada akidah itu sendiri. Lepas tu mura'atu halil fitratil insaniyah. Kerana akidah ini akan menjaga fitrah manusia. Bila kita percaya Tuhan, maka kita akan takut dengan Allah tak? Of course, kita akan takut dengan Allah SWT. Takut untuk berbuat maksiat. Auzubillah min zalik. Supaya tak berbuat maksiat. Menjaga fitrah manusia. Tidak membahayakan diri. Dan ittifaquha ma'al aqli insani. Sentiasa akal ini mendukung keputusan-keputusan yang dipegang oleh yang dipegang di dalam akidah. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita rujuk di dalam kitab-kitab akidah, dia akan menjelaskan hujah secara transparan. Kerana akidah ini dia bersifat transparan. So kita kena tahu hujah dia. Kita kena tahu penyebab dia. Kita tahu apa yang kena kita pegang. Jadi dia tak boleh buat semata-mata sebagai slogan, lalu tidak diketahui inti di dalam akidah tersebut. Tidak. Maka dengan sebab itulah Islam menolak istilah seperti yang terkenal di kalangan golongan Nasrani misalnya, apabila dipanggil dengan the Father Augustine, the philosopher, seorang tokoh rahib Nasrani yang juga menjadi seorang ahli falsafah, di mana apabila agama Kristian itu sendiri bertentangan dengan akal manusia, maka dia jawab apa? Aghmid ainaika sumak taqid. Intaqid. Iaitu engkau pejamkan mata engkau, lepas tu kedua mata engkau, lepas tu kau balik tikaklah. Bahawa ini menunjukkan bahawa akidah Islam kalau seperti ini bahaya. Kerana dia seorang taklid bukan lagi taklid. Taklid betul. Maka dalam hal ini Ahli Sunnah wal Jamaah mengajarkan Islam untuk sentiasa membuka kacamata kita, membuka penglihatan kita yang lebih luas. Mengkaji setiap satu dengan lebih luas. Jangan mudah membuat kesimpulan dan lain-lain. Ini waqi'iyah. Dan jelas di dalam waqi'iyah ini nanti kita ada perkara-perkara yang bersifat apa? Bersifat mengandalkan, menyuruh kita, perintah oleh Allah SWT untuk menjaga akal kita. Kalau kita panggil hari ini maqasidus syariah, orang dia sebut-sebut hifzul aqli. Hifzul nafsi lah, maqasidus syariah. Yang tidak lain tidak bukan kerana apa? Kerana kita disuruh untuk menjaga akal kita, menjaga rasional kita agar supaya kita akan terus dapat beriman dengan Allah Subhanahu Taala dengan kukuh dan tidak goyang daripada ajakan ataupun fitnah yang datang daripada golongan-golongan yang bukan Islam. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ciri-ciri selanjutnya adalah wasatiyah dan tawazun. Apakah wasatiyah dan tawazun? Secara akidah di dalam Islam, kita tengah-tengah. Dalam erti, apabila kita mensifatkan sifat Allah, contoh dia misalnya, maka kita bukan jatuh seperti golongan tajsim, seperti golongan beberapa orang falsafah, golongan Kristian, yang percaya bahawa Tuhan ini seperti manusia. Bahkan boleh berlakon lagi macam Tuhan. Boleh lukis lagi Tuhan. Dan lain-lain. Ini tidak boleh. Ini tidak ialah jelas salah dan batil. Jadi Islam tidak jatuh seperti itu. Tapi pada waktu yang sama kita tidak seperti golongan Mu'attilah, Jahmiyah yang langsung mengatakan Allah tidak memiliki atribut. Allah tidak memiliki sifat. Dan ini jelas batil. Kerana Allah SWT jelas di dalam banyak ayatnya mensifatkan zatnya dengan sifat-sifat yang
telah diketahui dalam perbahasan sifat 20. Dan lain-lain. Itu contoh dia adalah sifat. Tawazun lagi, misalnya tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Islam, kita balance lelaki, perempuan, Muslim ini, walau macam mana pun, akidah tidak akan ada bias. Tidak ada istilah perempuan lebih unggul, lelaki masuk syurga, perempuan masuk neraka. Tidak ada istilah seperti itu. Iaitu apa? Kita jelas bahawa orang yang beriman, dialah yang masuk ke dalam syurga. Kan? Tidak ada istilah orang yang tidak beriman, juga boleh masuk dalam syurga. Maka dia akan terjadi tidak balance. Dia akan menjadi apa dia orang panggil terlalu ifrat wa tafrid. Kita nak tahu pembahasan ifrat dan tafrid. Maka kita tidak menjadi pluralis. Ini yang saya nak maksud. Kita tidak menjadi golongan pluralis yang menganggap bahawa semua agama ini betul. Baik. Jadi kena faham pluralisme itu apa? Golongan pluralisme, dia bukan tidak percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan. Tapi dia menerima bahawa semua Tuhan itu benar. Semua agama itu menuju kebaikan. Semua agama itu benar. Oleh sebab itu, tak kisah engkau beragama apapun, yang penting kau berbuat baik, maka engkau berada dalam kebenaran dan kau akan masuk syurga. Ini adalah pemikiran pluralis. Dan jelas-jelas salah. Kerana apa? Kerana kita jelas di dalam akidah Islam kita. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah kita. Wal aqibatu lil muttaqin. Yang dapatkan akibah iaitu syurga kelak hanyalah golongan orang-orang yang bertakwa. Itu kan. Jadi tak bolehlah kita kata orang yang tidak bertakwa itu tidak masuk akan masuk syurga, tidak boleh. Kita tidak iman macam tu. Kalau tak nanti bahaya. Seperti golongan relativism. Hari ini kalau tuan-tuan dan puan-puan nanti mahasiswa-mahasiswa yang belajar tentang usuluddin, maybe bukan sekarang, it's too early, but later on after this nak masuk master, PhD, bacaan kena lebih banyak, penulisan kena lebih dakik, lebih detail, lebih berdisiplin, maka akan mempelajari kita panggil postmodernism. Kita akan kenal golongan-golongan yang ifrat atau tafrid ni. Iaitu apa? Golongan liberalisme misalnya. Golongan pluralisme. Golongan feminisme. Okey. Dia akan kita urai satu persatu. Jadi pluralism kita dah jelas kerana walaupun dia percaya kepada Tuhan, kerana kebenaran itu banyak sekali, kerana kebenaran itu tidak absolut bagi mereka, maka apa yang terjadi? Mereka mempercayai semua agama ini benar, walaupun satu agama kata Tuhan itu Esa, satu lagi agama kata Tuhan itu tiga walaupun ia masih Esa. Lepas itu Tuhan yang lain, agama yang lain kata semua Tuhan, semua berhala ini adalah Tuhan dan boleh untuk kita sembah, na'udzubillah min zalik, dan wajib untuk mereka sembah dan lain-lain. Di manakah kebenaran antara tiga golongan ini? Takkan semuanya betul. Ibarat tunggulah saatnya, kalau kita berbicara tentang relativism, tunggulah saatnya apabila budak masuk ke sekolah, jawab soalan matematik, kalau diberi F, dia akan jawab. Kenapa salah? Dia kata mana boleh 1 + 1 4. Dia kata 1 + 1 2, engkau pergi tulis 4, kenapa? Dia jawab balik. Ini adalah relatif, saya memilih itu menjadi 4, apa masalahnya? It's my right to say it is 4. Who are you to say that is wrong? I have my right to believe what I believe. I don't believe 1 + 1 is 2. I believe 1 + 1 is 4. Macam mana kita nak jawab? Dan ini yang terjadi. Golongan relativism ini atau yang kita sudah turun kepada derajat yang selanjutnya iaitu liberalism. Jadi golongan liberal, apakah liberal? Liberal adalah dari bahasa liberty. Liberty itu apa? Kebebasan, freedom. So mereka tidak mahu Islam ini ditafsirkan menurut golongan elit tertentu. Jadi mereka tolak. Kenapa kena ikut Abul Hasan Asy'ari? Kenapa kena ikut mazhab Syafi'i? Kenapa kena ikut Imam Syafi'i? Kenapa kena ikut Abu Hanifah?
Akhirnya kenapa kena ikut Nabi Muhammad? Ikut Allah je lah. Quraniyun. Yang tadi disebutkan Ustaz Rahim. This is why apa? Kerana apa? Mereka enggan Islam ini difahami dengan kerangka sebenar. Tapi mereka berkehendaki bahawa Islam itu dibebaskan tafsirannya mengikut kehendak pribadi masing-masing. Kalau ini terjadi, bahayalah tuan-tuan. Ayat Al-Quran, dia qat'iyus subut, jelas sampai kepada kita secara pasti dan tidak corrupted. It's not corrupted. Akan tapi dalalah tu apa? Penunjukan lafaz. Penunjukan lafaz ni kalau tanpa disiplin yang jelas akan menimbulkan paradoks dan justru akan menjatuhkan iman, menghilangkan iman. Orang yang membaca ayat aqimus solah, dia buka kamus apa makna solat, ayat doa, dia maknakan dengan makna literal. Dirikanlah doa. Boleh ke tidak boleh? Kita kata mana boleh masuk solat dekat situ adalah ibadah maksusah dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Oh, itu menurut entah. Ana pegang ni kamus ni, buka kamus anak. Doa. Solat itu doa. Aku diri doa cukuplah. Ni jadi macam mana? Akhirnya dah tak payah solat, tukar dengan doa sahaja. Akibat dari kebebasan dalam mentafsirkan nusus-nusus syar'iyah. Sebab itu ulama dulu warn, orang yang tak ada ilmu dilarang berbicara tentang agama. Hari ini bila kerajaan-kerajaan, jabatan-jabatan mufti ataupun jabatan agama Islam negeri menetapkan tauliah, ada yang marah. Tidak memberi kebebasan berpendapat. Lihatlah apa yang terjadi apabila Islam, akidah ataupun fiqh ditafsir tanpa wacana ilmu yang benar. Orang tak pernah masuk sekolah agama, tak pernah masuk tidak pernah masuk pondok, tak pernah masuk universiti Islam, tak pernah masuk pengajian Islam, bahasa Arab baca pun tak reti. Boleh berbicara tentang agama dan pendapat agamanya mendapat pengiktirafan oleh masyarakat, oleh netizen. Bukan jabatan netizen lah yang bagi iktiraf. Bukan ulama tak akan bagi iktiraf dengan orang merapu. So apa yang akan terjadi? Rosak. So liberal adalah menuntut kebebasan sehingga mampu untuk mentafsirkan nusus-nusus sesuka mereka. Dan ini wujud. Di Malaysia mungkin tak begitu kuat. Kerana apa? Kalau saya kata sebenarnya kerana rakyat kita tak banyak. Itu je lah yang boleh kita kata kan. Rakyat kita tak banyak. Yang kedua, sumber daya manusia kita punya human resources kita tidak begitu memadai untuk wujudnya orang-orang macam ni, tapi dalam keadaan bentuk atau wacana yang bersifat akademik. Mereka mungkin ada pun hanya sekedar orang-orang yang tidak established. Kita boleh sebut seperti itulah. Tidak established. Akan tetapi, kalau kita pergi negara lain seperti negara-negara Arab atau Indonesia misalnya, banyak ilmuwan, academician, bukan ilmuwan ulama yang saya maksud, academician, ahli akademik, di universiti Islam, so-called Islamic University, EIN, UWIN, apa lagi, dan institusi-institusi seperti itu. UWIN itu Universiti Islam Negeri itu mungkin kerajaan lah. EIN, Institut Agama Islam Negeri, dan lain-lain. Maka pemikiran tokoh liberal mendapat sambutan yang pesat, mendapat sambutan yang sangat luas, mendapat apresiasi itu appreciation yang sangat tinggi. Syahrur, kalau tuan-tuan pernah baca Syahrur, saya baca sebab saya kaji di universiti dulu, memang ada Syahrur tu bacaan dia, dan saya beli dan baca lagi, dan saya tulis footnote lah, of course, yang mana dia buat konsep limitation. Bagi dia hukum ini, bila dia sebut hudud misalnya, dia tak faham hudud itu sebagai perkara yang pasti, tapi bagi dia limitation means kalau orang buat macam ni bukan kena hukum hudud tu, tapi adalah paling minimum penjara, paling maksimum potong tangan. Dia kata macam tu lah. Aurat ataupun aurat manusia ini bukan berarti kena tutup antara pusat sampai lutut, tapi yang dimaksud dengan aurat ini adalah paling sedikit adalah menutup
menutup bahagian kemaluan, yang lain buka tak apa. Misalnya limitation dia bagi. Dia ada limit maksimum and minimum. Dia gunakan fizik sebab dia ahli fizik. So ini kita panggil salah besar. Ini namanya meruntuhkan nas-nas syarak. Bahkan dia mentohmah Imam Syafi'i, menolak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dislander, diserang habis-habis. Belum lagi tokoh-tokoh yang lain, ada yang baru meninggal, Hasan Hanafi misalnya dia. Dan kalau di Maghribi ada Abid Al-Jabiri. Abid Jabiri itu di Indonesia sangat terkenal. Lawan dia seorang ulama konservatif, ilmuwan, academician konservatif, pakar falsafah, pakar 7 bahasa, tidak dikenal di Indonesia. Betul, tidak dikenal. Iaitu Thaha Abdul Rahman. Kami di UIA, IIUM, di fakulti, di Department Usuluddin sekarang sedang giat untuk menghidupkan semangat para pelajar mungkin mula explore Thaha Abdul Rahman, mengenalkannya, dan dia masih hidup. Seorang filosof, dia ada lebih banyak buku falsafah dia dalam bahasa Arab tentunya. Kenapa dia tak tulis dalam bahasa Perancis dan bahasa lain? Dia kata, dulu tulislah, sekarang tak nak, dia nak tulis bahasa Arab sebab nak hidupkan khazanah, turas, culture Islam itu sendiri, itu bahasa Arab. Walaupun dia fasih bahasa Perancis. Oh, dia orang hebat, dia masih hidup. Di Malaysia mungkin tak pernah dengar. Tapi saya bagi tahu, dia hebat. Dia meruntuhkan teori Descartes, René Descartes. Dia keluaran Sorbonne. Sorbonne ni University of Paris. University of Paris, kita tahu itu pusat liberal. So dia ada satu fakulti dipanggil Sorbonne. Pengajian mustasyrikin lah. Yang belajar tentang orientalisme ni. Belajar tentang Islam dan lain-lain. So di situlah lahir tokoh-tokoh liberal yang banyak. Arkun dan lain-lain tu lahir di situ. Lahir daripada Sorbonne. Dan Thaha Abdul Rahman lahir di situ juga. Maksud dia keluaran situ. Bezanya, dia menjadi konservatif, ahli sunnah wal jamaah yang kuat, bermazhab Asy'ari, berfikih Maliki, bertasawuf Junaid, bertarekah Qadiriyah. Dia justru pada waktu itu menjatuhkan, meruntuhkan ideologi René Descartes. Yang dia kata René Descartes ni sebenarnya copy paste daripada Imam Ghazali dalam kitab Munqidh Minad Dalal. Dan dalam sejarah René Descartes ini memang membaca teks-teks ulama Islam. Lalu dia curi, dia rubah dalam bahasa Latin, dia rubah dalam bahasa Perancis, bahasa konon-konon dia jadi seorang filosof. Misalnya. Ini yang disebut. Ini yang terkenal. Tapi tidak dikenal oleh kita dan tidak dikenal di Indonesia. Indonesia lebih kenal lawan ni, iaitu Abid Jabiri. Di mana Abid Jabiri terkenal sebagai tokoh ialah yang agak liberal kalau di negara Maghribi. Misalnya. Dan ini adalah suatu perkara yang kita kena balance. Bukan berarti kita menolak akal sepenuhnya di dalam Islam. Tapi kita balance. Maksud balance itu, akal memiliki tempat, portion di dalam agama. Bukan tidak ada. Tapi nas juga memiliki portion yang besar di dalam agama. Ini yang kita gabungkan kedua-duanya, akli wa nakli. Lebih kurang macam tu. Rasional dengan sumber nusus ini perlu berjalan bersama. Maksud berjalan bersama itu seperti apa? Di dalam akidah, ciri-ciri akidah, dalam penetapan kewujudan Tuhan, kita memakai akal. Kerana apa? Dalam Asy'ariyah, dia ada konsep, kalau kita pakai nas, akan terjadi daur. Kenapa daur? Kita berhujah dengan orang yang bukan Islam. Islam itu, Allah itu wujud. Dan Nabi Muhammad itu bersuruh Allah. Apa dalil dia? Allah SWT berfirman, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Lalu nanti orang yang bukan Islam jawab, aku tak beriman dengan kitab engkau. Macam mana kita yakinkan dia? Bawalah 100 ayat. Jangan bawa ayat. Buka Quran dari awal sampai akhir. Kalau dia tak percaya dia. Hidayah kan daripada Allah. Kalau Allah takdirkan dia tak beriman. Maka apakah kebenaran yang dimiliki oleh dia dan dimiliki oleh kita? Ini yang dipanggil dengan akal. Allah bagi akal untuk kita berfikir, untuk dia berfikir. Kita berfikir dan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orientalis yang ada di barat masuk Islam kerana menggunakan akal dan menerima Islam. Ini fakta. Fakta ke Ustaz? Fakta.
Saya ada banyak kawan orientalis masuk Islam, tuan-tuan. Bukan sedikit, orientalis. Jadi mereka memang belajar falsafah semua tu dan belajar Islam bukan kerana nak masuk Islam, kerana ialah academic exercise. Tertarik untuk mengetahui Islam, untuk refute Islam kadang-kadang, tapi mendapat hidayah. Kerana mereka menjunjung tinggi kebenaran yang mereka dapatkan dari akal mereka. Dan mereka tak boleh nak terima agama Kristian. Sebab itu di dunia barat, di Amerika and Europe, majoriti orang yang IC dia walaupun Kristian, they are not necessarily Christian. Dia orang mungkin kebanyakan mereka adalah atheist. Kita pergi kat UK, berapa banyak chapel, gereja kosong. Gereja jadi masjid banyak. Gereja dia tak boleh berubah function. So, dia orang jual dekat orang Islam renovate menjadi masjid. Sultan Hasan al-Bolkiah beli monasteri, rubahkan jadi masjid. Itu contoh dia. Dan akhirnya masjid ini penuh dengan umat Islam. Sebab itu masjid semakin lama semakin banyak. Ganggul Sharif, ada satu tokoh India yang tinggal di England, meninggal tahun berapa saya tak ingat. Di Birmingham, dia nama dia Syekh Ganggul Sharif. Ganggul Sharif ni apa? So dia punya dakwah membuka sebanyak masjid di UK. Dia pergi bandar ni buka masjid, dia pergi bandar ni dia buka masjid, dia pergi bandar ni buka masjid, dia pergi bandar ni buka masjid. So banyak masjid. Ini perjuangan dia. Bukanlah beratus tahun dulu, baru-baru ni lah dalam 100 tahun ini. 100 tahun ini. Itu contoh perjuangan dia. Ini. Jadi Islam dia balance, dia wasatiyah. Dia tidak ke kanan, tidak ke kiri. Jadi liberalisme ini yang bahaya apabila menuntut untuk mentafsirkan tanpa ada paksi dengan ilmu. Maka golongan yang ketiga adalah dipanggil dengan feminisme. Tadi disebut tentang feminisme. Kalau kita berbicara feminisme, saya sebenarnya terus terang, Islam adalah agama feminis. Memperjuangkan hak-hak perempuan. Feminis itu apa? Orang yang memperjuangkan hak-hak wanita. Feminisme. Itu adalah feminisme. Hanya sahaja jangan salah guna perjuangan wanita pada perkara yang melanggar syariat. Itu inti dia. So contoh dia, kalau saya feminis. I'm a feminist. Why? Saya perjuangkan hak wanita. Perempuan, ini contoh dia. Ni baru kes masuk kepada saya semalam. Baru semalam. Jadi ada murid saya mesej tanya, dia ada satu kes dalam keluarga dia. Isteri dari pihak keluarga dia berkahwin dengan seorang lelaki. Isteri ini bekerja besar, kerja bank. Manager. Waktu kahwin tu of course career dia dalam keadaan hebat. Kahwin dengan suami penjawat awam. Okeylah, baguslah penjawat awam. Bila dah kahwin, kerana suami banyak bekerja, outstation dan lain-lain, maka si perempuan mengorbankan diri dia untuk tidak bekerja sebagai banker, menjaga, dia tetap di rumah untuk menjaga anak-anak dia. Kan? Anak dia 4 atau 3. So siapa nak jaga, bolehlah letak pengasuh. Tapi petang dah tak boleh, nak kena bawa balik, banyak acara ni tu. Suami dia kena banyak pergi outstation. Misalan dia, berkorban. Okey. So berada di dalam rumah, berkorban, memberi yang terbaik bagi keluarga, tak dapat penghasilan, tak apa, tak ada, career hancur, gone lah sebab dia dah berhenti kerja. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun seperti itu, keluarga aman damai, ternyata si suami yelah, tak ada masalah sebenarnya, tapi ingin menambah isteri yang kedua, nambah cawangan. Cuma si isteri yang pertama tak terimalah. Dia dah korbankan segala-galanya, dia nak dimadu, dia tak redha lah. Dan ada hak untuk perempuan untuk tidak meredai dimadu. Itu ada hak, bukan tidak ada hak. So dia tak bolehlah kutuk suami dia lebih-lebih, dia ada hak lah untuk tidak dimadu. Kerana dia tidak terima perkara tersebut. Dia tidak kutuk, dia tidak apa, cuma dia minta cerai lah kalau betul-betul nak untuk dimadu. Dan itu adalah hak dia, bukan salah, tak salah. Misalan dia. So apabila perkara ini terjadi,
dia nak minta cerai, misalan dia, si suami marah dan tidak terima dan mengatakan bahawa ini perempuan yang sudah nusyuz dan lain-lain. Dan bila si isteri meminta hak sepencarian kerana of course dia tidak mendapatkan harta, dia dah berhenti kerja, nafkah lampau, hak-hak tersebut untuk diminta, justru si suami merasa bahawa perempuan ini feminisme yang telah keluar daripada syariat, ini adalah perjuangan yang batil dan perlu dilawan, apa adalah yang tidak menjalankan syariat Islam dan lain-lain dan lain-lain. Saya jawab, tak, dalam hal ini wanita yang betul. Dan Islam kena bela wanita yang dianiaya seperti ini. Kalau betul-betul nak tambah cawangan tu, sedar-sedar dirilah mampu ke tak mampu. Kalau memang kaya raya, dan bagi 30% hak sepencarian tu, bagi 30% kat isteri yang pertama. Kesian dia dah korbankan waktu jaga anak siapa juga. Misalnya. Kan? Ini cuba kita fikirkan. Jadi kita kena membela para wanita yang dizalimi. Tapi jangan pula sebaliknya, kita nak bela wanita sampai mengharamkan yang halal. Abolish poligami misalnya. Itu tak boleh kerana benda itu memang halal. Mungkin ada wanita yang menerima di poligami. So, kita tak boleh haramkan terus. Di Malaysia kena ban poligami. You cannot do that. Itu tak betul kerana Rasul sendiri kata, aku tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Benda yang halal tak boleh diharamkan. Tapi the consequences you have to accept lah. Ini. Dan kita tak boleh pula kita pun juga kena tahu bahawa urusan keluarga ni adalah urusan peribadi antara suami dan isteri. Jadi kita jangan menjadi orang ejen yang justru memusuhkan mereka. Ini adalah perkara-perkara kita kena tahu. So feminisme dia menjadi problematik apabila seseorang itu keluar daripada landasan syariat. Kalau sekadar untuk membela wanita daripada dianiaya, ada suami bila gaduh nak bercerai, suami sengaja nak sakitkan hati si isteri, minta hak hadanah anak. Bila minta hak hadanah anak, dia bagilah alasan macam-macam. Isteri saya fasiqah lah, isteri saya ini tak betul lah, dia tak ada kerja. Ini penyakit paling besar. Ada boleh lawyer buat alasan dia apa? Dia tak ada kerja, dia tak ada duit, dia tak boleh nak jaga anak. Saya ada duit, saya boleh jaga anak. Minta hak anak kepada dia. Boleh ke tak macam tu? Ini kalau secara fiqah ni, kalau saya katalah, secara fiqah sebab saya keluaran Islamic law, degree saya akhwal syakhsiah, so memang kita tahu di dalam Islamic law, kalau seseorang cerai, hak nafkah anak kepada si suami. Tapi hak hadanah anak kepada si isteri. So si isteri ini menjaga anak dibiayai oleh suami. Itu sepatutnya seperti itu. Tapi kerana banyak perempuan yang tidak tahu ilmu, tidak ada ilmu perundangan Islam, sehinggakan perkara ini boleh kalah di mahkamah dan lain-lain. Kerana bersifat birokrasi dan lain-lain. So this is where the lawyers must have integrity. Kita punya lawyer kena ada integriti. Kena tegakkan yang benar. Ini. Dan mahkamah insyaAllah bagus. Tapi lawyer tu yang perlu dibetulkan. Contoh dia. So kalau memperjuangkan hak wanita dengan neraca yang betul, maka kita bersama. Tapi kalau bertujuan memberi hak asasi wanita untuk menjadi imam walaupun kepada lelaki, boleh ke tak boleh? Tak betul lah. Ini tak betul. Perempuan jadi imam kepada lelaki, hak asasi manusia, tak betul. Dan tokoh dari negara barat tersebut, tokoh yang berada di sana, pernah berada di Malaysia, di UIA sendiri. Dan perkara itu telah jelas melanggar perkara-perkara yang sabit. Ini melanggar perkara-perkara yang bersifat mahwa maklumin din bidarurah. Yang tidak boleh ditoleransi. Az-zakaru mislu hadzil unsayain. Di mana hak waris lelaki mendapat 2, perempuan mendapat 1. Ini bermakna apa? Kalau kita ada 3 anak, 2 perempuan, 1 lelaki. Lelaki ini dia double mendapat az-zakaru mislu hadzil unsayain. Yang perempuan dapat 1-1. Ini contoh dia.
Lelaki mesti dapat double. Az-zakaru misal unsayain. Dan dalam hal ini, tak adil. Tak adil. Kena rubah. Boleh ke tidak? Tak boleh. Ini benda yang bersifat nusus syar'iyah yang muhkamat. Yang tidak menerima untuk diijtihad. Dah pasti dah tuan-tuan. Tak boleh untuk ditukar. Ini contoh dia. Sekali datang golongan hanya menilai dengan akal mereka tanpa diimbangi dengan nusus syar'iyah, merubuhkan definisi ini dan ingin mengatakan bahawa ini tidak adil kepada perempuan. Dan susahlah. Padahal Allah SWT telah menjadikan manusia lelaki dan perempuan ini dengan tugas masing-masing. Di mana lelaki berkewajipan untuk menafkahi isteri. Justru isteri tak wajib pergi kerja. Kalau dia duduk rumah, dia patutnya macam relax, macam Princess Sheba. Kita panggil Queen Sheba. Queen Sheba kan, tahu kan? Queen Sheba ni duduk je sini fulus. Kena patutnya macam tu. Suami yang kena bagi. Dia catat. Okay, hari ni duit tak masuk, duit masuk. Kalau ada apa-apa boleh tutup ni kat mahkamah. Contoh dia. Sepatutnya macam tu, perempuan ada hak seperti itu, tuan-tuan dan perempuan. Tak adalah macam tu Ustaz, kejamnya. Malah kita tak nak je kerana kita berkahwin dalam keadaan saling mencintai. So kalau saling mencintai dan suami dan isteri, you must have a mutual kesepakatan bersama dalam segala hal. Jangan buat masalah. Dan respect each other. If anything happen, berpisah pun berpisah dalam keadaan kesepakatan. Bukan dalam keadaan sengketa, sengaja nak aniaya satu pihak. Saja nak sakitkan isteri, ambil hak hadonah. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Itu zalim. Tunggulah sampai akhirat. Itu tuan-tuan dan perempuan misalnya. Jadi ini kita kena jelas. Dan perjuangan yang jelas-jelas melanggar nusus-nusus syariah. Dan ini yang perkara-perkara yang perlu untuk kita cermati, yang perlu untuk kita fahami. Yang keenam, ciri-ciri keenam adalah syumul. Syumul, waktu dah tak banyak, adalah bermaksud dia meliputi segala aspek manusia. Ini syariat Islam. Aspek kehidupan kita, aspek hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT menjadikan alam untuk kita fikir. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Jadi ini dalil afaq. Allah menjadikan alam kita berfikir Allah wujud. Syumuli. Dan Allah mengenalkan kita dengan apa? Dengan qabail, dengan berbagai jenis manusia untuk kita tahu perbezaan. Kita tahu coexistence. Dan Allah dah katalah, walau kalau Allah SWT menghendaki, dia akan jadikan everyone in one nation. Dia akan menjadikan semuanya di bawah satu umat. Tapi Allah tak berkehendaki. Allah jadikan ada yang dapat hidayah, ada yang tak dapat hidayah. Lepas tu kau kena belajarlah macam mana untuk hidup dengan orang yang tak berhidayah. Toleransi, tasamuh dan lain-lain. Tuan dan perempuan. Ini adalah ciri-ciri yang keenam tentang syumuli. Dan yang ketujuh adalah at-tauhid. Apakah itu at-tauhid? Jadi ini adalah ciri Islam dibandingkan agama-agama yang lain. Bahawa kita menerima tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu agama yang betul-betul monoteis. Monoteis, betul-betul mengesakan Allah SWT. Agama Kristian juga menganggap bahawa mereka adalah monotheist religion. Agama yang mengajarkan kepada ketauhidan. Walaupun mereka percaya tiga adalah satu. Ini Trinity. So, ini yang kita kata dia bukan Trinity. Dia bukan itu. Dia adalah syirik tab'id kita panggil. Iaitu mensyirikkan Allah secara tab'id. Bukan istiqlal. Kalau syirik istiqlal seperti golongan Majusi. Majusi percaya wujudnya Tuhan baik dan buruk. Dua Tuhan yang mustaqil. Christianity, dia percaya kepada tiga Tuhan tapi satu. Dipanggil dengan syirik tab'id. Yang makin dalam hal ini masih dalam kekufuran. So it's not tauhid. It's not a monotheist religion. Secara hakikatnya. Ini dia tuan-tuan. So kita agama tauhid. Maka
Apabila kita dah tahu bahawa kita agama tauhid, maka kita akan tahu juga berdasarkan ciri yang kelima tadi, iaitu wasatiyah wa tawazun. Wasatiyah dan tawazun, bahawa kita tetap kena bersikap moderate di dalam Islam itu sendiri. Iaitu kita mengiktiraf bahawa dalam Islam Rasul dah bersabda tentang sataftariku ummati ila salasa wa sab'ina firqatan. Betul? Bahawa Islam ini terpecah kepada 73 golongan. Mereka semua berada dalam api neraka kecuali satu. Ulama mentafsirkan bahawa golongan-golongan sesat itu siapa? Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, Musyabbihah, Mujassimah. Dan sebut banyak. Mu'tazilah, sebut semua. Qadariyah, Jabariyah. Semua disebut satu list. Tapi apakah kita sebagai umat Islam, sikap kita terhadap golongan-golongan ini? Selagi mereka berpegang pada tauhid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak mendusta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendusta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka melakukan kesalahan di dalam memahami nusus-nusus syariah. Seperti golongan Mu'tazilah mengatakan Allah mustahil dilihat di akhirat kelak. Kerana apa? Kerana apa? Memegang pada ayat bahawa ayat Allah SWT ini tidak boleh diidrakkan oleh absar. La tudrikul absar. Kan? La tudrikul absar itu. Maka apakah boleh untuk kita mengkafirkan ahlul kiblat tadi? Mengkafirkan orang yang masih ada syahadah tadi. Yang masih berpegang teguh dengan 2 kalimah syahadah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tegas. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ketika di akhir hayatnya berkata kepada muridnya As-Sarqasti. Dia kata apa? Dia panggil murid dia. Panggil murid-murid dia yang lain juga. Ishhad alayya anni la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Saksikanlah kepadaku bahawa sesungguhnya aku tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli kiblat. Ini disebut oleh Al-Imam Abul Hasan Asy'ari di akhir hayatnya. Lalu yang ada perbahagian ini semua innama ikhtilaful ibarat. Jadi mereka ni mungkin tersalah memahami ibarat-ibarat tersebut sehingga terjadi dalam kesesatan. Mereka sesat ke tidak? Ya sesat, tapi kafir kan tidak. Ini adalah inti pegangan kuat ahli sunnah wal jamaah. Lalu Ustaz, bagaimana pula dengan dalam kitab kita belajar ada bab murtad, ada bab riddah. Kalau ada Islam, ada juga cara untuk keluar dari Islam. Kan? Belajar seperti itu dalam erti babur riddah tentang murtad. So kita kena bahas ini. Bukan tidak boleh. Memang jelas ada kitab. Memang kita pelajari. Memang kita fahami. Akan tetapi perkara tersebut tidak boleh dicopkan kepada mana-mana orang melainkan dia dimasukkan dalam mahkamah. Sebab itu isu kafir mengkafir ini, murtad ke tidak murtad, itu adalah urusan fiqhiyah, bukan urusan akidah. Itu adalah urusan yang perlu dimasukkan dalam ruang fiqh peradilan untuk mengetahui sebenar kehendak orang yang berkata seperti itu. Apakah dia betul-betul murtad atau tidak? Dia berkehendak murtad atau tidak? Bukan untuk kita sebagai pendakwah menjudge fulan kafir, fulan kafir, ini kafir, itu kafir. Tak. Sebab itu kita tidak boleh. Dan di Malaysia secara rasmi telah jelas di dalam berbagai undang-undang. Ini dalam kajian saya di IKIM, 14 negeri atau semua negeri di Malaysia termasuk wilayah ada undang-undang jenayah pentadbiran, dianggap jenayah secara syariah, iaitu melakukan pentakfiran atau dipanggil jenayah takfir. Di setiap negeri, kalau ada orang kafir mengkafir sesama Islam,
Kan? Bukanlah kalau golongan non-Muslim tu macam, itu lainlah non-Muslim tu. Memang dia orang pun tak mengaku Islam. Ini yang kita kata sesama Islam, kafir mengkafir ini boleh dituntut dan dibawa ke depan mahkamah. Boleh dituntut report untuk dibawa ke mahkamah. Ataupun menerbitkan apa-apa penerbitan yang juga berunsur kepada takfir. Hari ini mungkin nak sebut kafir itu sikit lah. Tak ada lah. Tapi kalau masuk dekat dalam apa? Facebook, masuk dekat dalam tulisan, ustaz pun kadang dah jadi mudah untuk kafir mengkafirkan. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Dan ciri-ciri ahli sunnah tidak. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, dia kata apa? Bab kafir mengkafir ini bahaya. Sebab apa? Kalau kita nak tengok betul-betul dia kafir ke tidak, nak tengok sampai dalam, syubhat terlalu banyak. Bila syubhat terlalu banyak, susah, tak berani. Kerana tak berani mengkafirkan ini, Imam Ghazali kata, sebab itu dia gunakan satu istilah, tersalah mengislamkan 1000 orang kafir lebih ringan daripada tersalah mengkafirkan 1 orang Islam. Maksud dia apa, tuan-tuan? Kalaulah kita anggap fulan itu Muslim, tapi di sisi Allah dia adalah kufur, dan jumlah orang yang kita tersalah ijtihad itu 1000 orang, ini lebih ringan. Macam contoh dia, kita tersalah mengampunkan orang yang buat salah, tersalah itu lebih ringan daripada kita mengkafirkan 1 orang yang di sisi Allah itu Muslim. Bagi Allah, di sisi Allah, fulan tersebut adalah mukmin. Tapi kita nak kata dia itu tidak mukmin, dia itu kafir. Di sisi Allah dia mukmin. Itu lagi berat, tuan-tuan. Ini jelas. Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad tegas dalam bab kafir mengkafir ini. Dan ini budaya yang dulu tahun 80-an ulama menulis dan keluarnya undang-undang tersebut, sebab inilah bahayanya orang kafir mengkafir dan jenayah syar'iah. Lepas tu menarik tu, lepas tu hari ini saya tak tahu apa nak jadi, dengan mentang-mentang keluarlah Facebook dan lainnya, mudah sikit-sikit gugurnya iman. Kadang nak sebut dia tu telah kafir tak berani, dia sebut istilah dia berlapik sikitlah. Si fulan itu telah keluar dari iman, telah keluar dari Islam. Dia ni dah tak layak disebut Islam. Bahasa-bahasa yang menjurus kepada pengkafiran, tapi dengan bahasa yang sedikit kinayah kita panggil. Ini juga bahaya. Kalau boleh di dalam Malaysia ini, kita tak naklah budaya kafir mengkafir ini. Sudah-sudahlah itu. Dan ini tugas kita di Malaysia untuk memastikan bahawa umat Islam hidup aman damai bersama, berada di dalam payung ahli sunnah wal jamaah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini adalah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan pada hari ini. InsyaAllah saya serahkan kepada moderator.